Sebelum memulakan pidato saya, suka saya perkenalkan diri. Nama diberi Siti Nur Syuhada binti Awang, merupakan pelajar ISMP Perakaunan dari Institusi Pengajian Tinggi Awam Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekalung kasih saya hulurkan kepada pengerusi majlis. Salam penuh keadilan saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang sentiasa bersama panji keadilan, dan salam penuh ukhuwah buat semua yang jauh di mata namun dekat di hati. Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka bicara. Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan salam kelestarian alam sekitar. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk mengalunkan irama dangdut, akan tetapi saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kelestarian Alam Sekitar, Tanggung Jawab Semua. Ibu, di mana rumah kita? Ayah, di mana jiran kita? Di mana adik-adik saya? Kenapa ada api? Mungkin inilah luahan hati seekor anak koala yang kehilangan habitat akibat pembakaran secara terbuka maupun pembangunan. Berbicara tentang pembangunan adalah satu perkara yang wajib berlaku saban hari di sekeliling kita. Atas nama pembangunan, keadaan semula jadi di muka bumi terpaksa dikorbankan sedikit demi sedikit. Demi apa? Demi merealisasikan 1000 impian yang terkandung dalam istilah pembangunan. Para hadirin sekalian, ini bukan gadis Melayu untuk memilih calon menantu. Ini juga bukan rancangan realiti yang mana jari jemari yang menjadi jurinya. Dan ini juga bukan kisah Hakim Rusli menang anugerah bintang popular. Namun, ini cerita kita bersama. Bagaimana? Ayo bersama saya untuk mengupas sedikit tentang apa itu kelestarian alam sekitar, tanggung jawab semua. Sebelum kaki mengorak langkah, lidah mengalun bicara. Jika kita lihat pada tajuk ini, ianya merupakan tajuk yang meluas dan banyak aspek yang boleh dibincangkan. Tetapi, jika direnung dan diteliti sedalam-dalamnya, maka kita dapati satu perkara yang perlu diambil kira adalah pada perkataan tanggung jawab semua. Mutakhir ini, arus modernisasi menderaskan lagi pembangunan negara kita. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan dengan begitu rancak. Namun, sedarkah hadirin bahawa alam sekitar kita sudah terjejas? Kita sebenarnya tersempit antara keinginan menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara. Bak kata peribahasa, ditelan mati emak, diluah mati bapa. Sidang hadirin yang penuh santun, seiring dengan keadaan dunia yang dikejutkan dengan virus COVID-19, pastinya kita tidak memperdulikan keadaan alam sekitar kerana terlalu sibuk dengan kesihatan dan lebih mementingkan diri sendiri. Ada juga segelintir masyarakat yang tidak mengindahkan tanggungjawab bersama dalam menangani virus ini. Cuba kita ambil masa 60 saat dari sekarang. Tanggungjawab bersama itu sebenar-benarnya harus dipikul oleh siapa? Ya, itulah jawapannya. Sudah tentulah jawapannya merujuk kepada kanak-kanak yang baru dilahirkan sehingga orang tua yang lanjut usianya. Sama seperti aspek alam sekitar. Alam yang sepatutnya kini kita jaga, belai dan pelihara untuk anak cucu kita di masa hadapan telah dirobek hari demi hari. Oleh yang demikian, dengan drastiknya, beberapa langkah perlu diambil kira bermula dari rumah lagi. Bak kata orang putih, home sweet home. Justru itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan aktif dan tidak menganggap menjaga kebersihan adalah tanggungjawab pihak tertentu sahaja.
Contohnya hadirin sekalian, ibu bapa menegur sikap anak-anak yang membuang sampah di tempat awam dengan cara yang baik dan berkesan. Kerana ibu bapa merupakan role model anak-anak. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Hadirin yang dikasihi sekalian, pihak sekolah maupun Kementerian Pelajaran tidak terkecuali daripada tanggungjawab terhadap alam sekitar. Tamsilannya, peranan dalam memberikan tarbiyah tentang menjaga alam sekitar kepada pelajar perlu diperkasakan lagi. Pada masa yang sama, pihak pentadbiran perlu mengambil enteng setiap aduan pelajar tentang pencemaran sekeliling serta menganjurkan aktiviti-aktiviti yang membantu menanam sifat sayangkan keindahan alam sekitar. Sebagai contoh, pertandingan kelas tercantik dan taman tercantik. Berbalik kepada pihak Kementerian Pelajaran, pihak tersebut perlu memberi galakan kepada pelajar supaya mengikut lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang alam sekitarnya tercemar. Tuntasnya, kita tidak perlu bersikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Dalam memelihara alam sekitar agar tidak terus-menerus dipunah sewenang-wenangnya. Sidang hadirin yang budiman, peranan media massa khususnya stesen-stesen televisyen amat penting sebagai mada penghubung informasi dua hala antara masyarakat dan juga pihak yang bertanggungjawab. Televisyen dikatakan sebagai suara rakyat dalam melaporkan berita-berita mengenai alam sekitar dan pada masa yang sama memberikan pendidikan kesedaran memelihara alam ini kepada halayak umum. Hari ini, jikalau menonton televisyen, tidak kira stesen televisyen swasta maupun kerajaan, kebanyakan berita yang dipaparkan adalah mengenai isu-isu politik, hiburan, ekonomi dan sebagainya. Amat jarang sekali isu mengenai pendidikan maupun pemeliharaan alam sekitar dipaparkan oleh stesen televisyen. Namun begitu, isu alam sekitar amat penting dan perlu diberi penegasan kerana masalah alam sekitar boleh membantutkan perkembangan ekonomi negara dan seterusnya boleh menjejaskan pembangunan negara. Pada keseluruhannya, apabila berlaku sesuatu tragedi atau fenomena alam sekitar, barulah wartawan-wartawan, pemberita sibuk melaporkannya. Begitu juga semuanya ibarat sudah terhantu, baru tergadah. Hadirin sekalian, sidang penonton penuh santun, harus dikejut mana yang lena, harus ditegur mana yang alpa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara, jangan dikaji antara flora dan fauna, tidak boleh dipisahkan. Asimilasi ini bagai isi dan kuku, bagai irama dan lagu, baaur dengan tebing. Oleh itu, hutan ditebang, hutan dimusnahkan, hutan diterokai untuk pembangunan, sudah pastilah haiwan-haiwan akan pupus. Tidak hairanlah hadirin sekalian jika satu hari nanti monyet-monyet, harimau-harimau dan gajah-gajah ingin berumah bersama kita. Bahkan jangan terkejut jika cucu cicit kita mengatakan beruang panda itu pokok yang tumbuh melilit di tepi pagar. Oleh itu hadirin, bukalah mata dan minda, sama-sama kita memulakan anjakan paradigma dan menanamkan sifat mencintai alam sekitar. Ingat, alam gemilang, hidup pasti cemerlang. Konklusinya, manusia yang mengancam, manusia sendiri yang terancam. Persoalannya, untuk mengejar sesuatu kemajuan, haruskah alam menjadi taruhannya? Timbang-timbangkan agar bom jangka ketiga ini tidak terus meledak seperti ledakan tsunami di Jepun, gempa bumi di Pakistan, dan taufan Katrina di Wilma di Amerika. Tepuk dada, tanyalah minda. Tepuk dahi, fikirlah sendiri.
Kelestarian alam sekitar tanggung jawab bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.